kerana beliau terpaksa untuk kedai ubah tradisional yang telah didirikan oleh ayah ini pada tahun 1941. 74 tahun dalam berniaga. Tapi akhirnya kita kena ingat bahawa ayah ini membuka kedai dalam masa yang paling sukar sekali, iaitu masa Perang Dunia. Apabila Pulau Pinang dan Malaysia pada masa itu ditaklukki oleh atau dicelupuri oleh Jepun. So masa Jepun pun tak takut boleh buka kedai. Jepun tak takut, tapi GST takut. So akhirnya tak dikalahkan oleh Jepun, tapi dikalahkan oleh GST. Ini menunjukkan betapa teruknya impak dan kesan negatif GST. CJU semua pun telah berumur lebih 70 tahun, adalah seorang mahasiswa. Dia graduan Universiti Nanyang dari Singapura. Sebagai seorang pemegang ijazah muda, ijazah sarjana muda, tentu beliau boleh belajar menguasai komputer dan juga prosedur GST. Tapi beliau cakap dia susah nak buat begitu, kerana masalahnya ialah belum terus dan jelas lagi apa yang dikenakan dan apa yang tidak dikenakan. Kalau hari ini cakap akan dikenakan, besok cakap tidak akan. Kerana ubat-ubat ini ubat tradisional, tak tahu macam mana diterjemahkan dalam bahasa lain. Dia tidak tahu. Oleh kerana pihak custom dan pihak Kementerian Kewangan pun tidak pasti. Dia cakap bahawa hari ini dia, besok hari bukan. Dia tak mahu susah macam ini. Dia dengan perasaan yang amat sedih sekali terpaksa mengambil keputusan untuk kedainya kerana tak dapat menghadapi masalah GST. Inilah yang kita kata kesusahan rakyat. Bukan sahaja berniaga tradisional susah, kerajaan negeri pun susah. Bila kita buat projek jalan, longkang, menaik taraf pasar, dewan orang ramai, kerajaan negeri pun tak terlepas membayar GST. Kerajaan negeri pun akan dikenakan 600 GST. Ini akan menambahkan kos beban 600 kepada kerajaan negeri dan akan kurangkan projek perbelanjaan pembangunan sebanyak 600 kerana terpaksa dibayar kepada GST. So, kerajaan negeri pun kena, peniaga kena, sampai tutup kedai. Tapi kerajaan negeri tak akan tutup. Kita akan teruskan. Semua pun bayar GST 600, kita akan cari wang untuk bayar. Tapi ini tambah susah. Adakah kerajaan apabila melaksanakan GST mengambil kira bahawa kerana GST ada kedai yang akan tutup, yang akan dibuka? Adakah mereka menjangka ini? Saya harap pihak menteri boleh menjawab. Kerana sebelum ini mereka cakap, oh ini baik untuk rakyat, baik untuk negara, kita tidak akan susah. Sekarang bukan sahaja rakyat susah, ada peniaga yang terpaksa tutup kedai. So, bolehkah menteri menjawab? Adakah ini dalam jangkaan mereka? Kerana sebelum ini mereka cakap, oh ini tak ada kesan buruk, tak sebut pun kedai akan tutup. Tapi hari ini kita lihat, ini bukan kedai pertama yang tutup. Ada banyak kedai sebelum ini sudah tutup, kedai runcit dan sebagainya sudah tutup. Saya harap mereka tutup. Dan itu Dewan Perhimpunan Perniagaan China Malaysia telah pun buat satu kenyataan bahawa gaji sendiri mereka menunjukkan peniaga-peniaga begitu pesimis tentang keadaan ekonomi Malaysia. Dan ini adalah perasaan yang pesimis dalam 10 tahun.
Semua kerana satu punca. Punca itu GST. So GST memudaratkan ekonomi dan perniagaan rakyat Malaysia. Saya telah pun sebut sebelum ini, mengikut kajian kita di kalangan ekonomi yang melaksanakan GST di seluruh dunia, perlu sekurang-kurangnya 2 tahun untuk menyesuaikan ini. Dan ini telah dibuktikan benar. Bila ACCIM, Dewan Perhimpunan Cina Malaysia pun menyebut bahawa peniaga menyatakan mereka pesimis untuk 2 tahun ini. Tahun ini dan tahun berikutnya. Saya ingat perniagaan akan sukar dan susah. Dan di sini kita harap apakah bantuan yang boleh diberikan. Sekarang kepada peniaga ini, kerana kalau sebelum ini kita lihat kepada negara lain tak kenakan sampai 6%. Biasakan mula hanya 3%. Sekarang dia start sampai 6%. Rakyat semua akan susah. Hanya kerajaan pusat yang untung. Apa untung? Orang atas. Macam mana untung semua tahu. Macam mana untung semua tahu. Tapi rakyat bawah akan susah. Itulah kita nak sampaikan. Saya lihat kedai yang sebelum ni banyak buat, saya rasa yang buat chok egg pun boleh cerita. Tapi lihat ini semua kosong, kita rasa ini sangat sayang. Ini rasa sangat sayang. Kalau boleh menangguhkan pelaksanaan GST, jangan laksanakan pada 1 Oktober. Okey, ada apa-apa soalan? Bila saya sebut tentang masalah itu GST, jangan ingat peniaga saja kena, orang biasa pun kena. Bawa kereta pergi Puspakum, periksa kereta pun akan kena perhatian GST. After tomorrow, that's it. I know, but just say, you look at these type of cases, these are genuine cases, yes. So you look at the shop, it's not top only, it's empty. So you can see the impact. And I believe that when the GST is implemented after 6 months, you can see more shops give up. They don't know how to deal with GST. You know, the penalty can go up to 50,000. So you urge the government to use the final few hours to think that's about why, it. look at this impact. Oh, the Prime Minister or Minister consider the suffering of people, but at least they do not want to abolish, at least postpone GST. Because this is real impact. People are closing their business. And I believe not just in Malaysia, throughout the country, especially for traditional business. Kenapa dia nak laksanakan GST? Dia nak laksanakan GST kerana dia tak ada wang. Itu jelas sekali. Kerana kerajaan pusat tak cukup wang. Itu sebab dia datang GST. Tapi kalau dia nak wang, mudah saja. Jangan makan wang lah, pasti boleh dapat.